Sejak bertemu kau dan aku, menusuk jantungku, mula jiwaku, merelakan ku menjadi milikmu. Itu yang ku mahu, itu yang ku mahu, cintamu. Sinar mentari pasti menyinar hati yang sunyi. Biarlah ku bermimpi, terlena di buai sepi. Dia yang aku cinta selama ini, ku harapkan coba kau pahami, tak akan dirimu dilukai. Dah 5 tahun dia koma, tapi keadaan dia stabil dan sihat. Doktor akan datang 2 kali sebulan untuk cek. Yang lain-lain tu saya harap awak tahulah jaga orang koma. Mari saya tunjukkan bilik awak. Bila Tuan Haji sampai daripada Dubai? Bukan kata nak balik minggu depan ke? Memang minggu depan. Tapi bila kamu telefon kata Malina dah sedar, saya terus ambil tiket balik. Meeting tu budak-budak saya boleh handle. Macam mana dengan keadaan dia? Apa kata doktor? Buat masa ni dia masih lemah lagi. Maklumlah, dah 5 tahun tak sedar. Tapi doktor kata dia dah sihat. Jantung dia pun dah kuat. Tapi dia ada masalah tentang ingatan lah, Tuan Haji. Masalah ingatan? Ya, Tuan Haji. Dah 2 hari dia sedar. Tapi dia masih tak ingat lagi siapa dia, nama dia, apa yang terjadi. Semua dia tak ingat. Doktor suruh bagi masa kat dia. Jangan paksa dia. Benda-benda macam ni memang kita tak boleh paksa. Dia dah sedar tu kira cukup baik dah. Alhamdulillah. Yang lain-lain tu kita kena sabarlah. Itulah. Doktor pun terkejut bila saya cakap Melina dah sedar. Memang tak sangka lah. Syukur Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang pada saya melihat satu lagi kekuasaan dia. Cuma saya harap dia pulih seperti biasa. Dan kalau diizinkan Allah, saya ingin jadikan dia sebagai anak angkat saya.
Ya. Ini ada hadiah untuk dia. Sempena ulang tahun perkahwinan kita. Cantiknya. Dia tak boleh apa-apa pun untuk abang. Tak apa, Abang tak nak ada dari dia. Abang cuma nak dia saja. Cukup. Hei, kenapa ni dia? Abang dah berikan dia segala-galanya, abang tahu tak? Abang dah sempurnakan hidup dia. Tapi dia tak sempurnakan hidup abang. Hidup kita. Ya, kena abang dah cakap. Abang tak kisah. Bukan kuasa kita untuk tentukan. Dan bukan rezeki kita. Nak buat macam mana? Tapi abang... Dia... Hari pertama abang nikah dengan dia, bererti apa? Abang telah pilih dia untuk menjadi teman hidup abang. Abang tak nak hidup seorang diri. Abang nak dia ada di sebelah abang. Cukup bagi abang. Dan yang lain, abang serah kepada Allah. Abang, dia pun nak abang temankan dia seumur hidup dia. Tapi dia teringin sangat ada anak. Seorang pun cukuplah abang, teringin sangat. Apa guna jadi seorang perempuan kalau tak boleh nak lahirkan anak, bang? Ya. Jangan cakap macam tu. Tak baik. Ya. InsyaAllah satu hari nanti Allah akan kurniakan kita anak. 1 atau 2 atau lebih. Dan apa yang sepatutnya kita buat adalah berdoa. Dan jangan berhenti berdoa. Betul tak? Maafkan dia. Tak apa, Abang faham. Dan Abang tak nak isteri Abang stres. Abang tak nak isteri Abang memikirkan terlalu berat tentang perkara ni. Abang tak nak isteri Abang sakit. Cantik gelang abang beli ni. Pandai abang pilih. Ya. Tapi lebih cantik orang yang memakainya. Yang mempakaikan. I tak sampai hati tengok dia sedih macam tu. Dia betul-betul frust. Dan kalau boleh, I nak peluk dia dan cakap, it's okay. Tapi sebenarnya tak okey kan? Bohonglah kalau I cakap yang I tak teringin nakkan anak. Itu semua keinginan setiap suami isteri. Kenapa you tak pujuk dia tu pergi buat check up? Dah cuba dah. Tapi dia yang tak nak. Dia malu sebab takut kalau buka sana buka sini, cek sana cek sini. Dia tak nak go through all that procedures. Dah tu macam mana? Dia tu bukan tak boleh pregnant. Boleh. Tapi ada masalah. Bila ada masalah, kita kenalah pergi berubat. Dah cakap dah. Tapi macam tu jugalah. Entahlah, so. I tak nak cakap lebih, takut dia nangis. Dan kalau boleh, I tak nak lukakan hati dia. I tahu, you sayang dan cintakan dia. Tapi Kir, you tak boleh terus pendam perasaan you macam ni. Sebab satu hari nanti, you akan meletup. You kena terus terang kat dia apa yang you nak, perasaan you. Bukannya dia tu tak nak anak. Dia pun nak. Jadi carilah jalan penyelesaian. Apa kata you ambil anak angkat? I banyak dengar diorang kata kalau ambil anak angkat, baru dapat anak sendiri. Baru nak lekat. I ada terfikir juga. Tapi you tahulah, mami I tu berharap sangat nakkan cucu. Nenek I pula nakkan cicit. Itu pun satu masalah juga kan? Tapi kan Kir, you kena dahulukan family you dulu. Maksud I, you dengan dia. Kita ni tak boleh nak puaskan hati semua pihak. Memang kita kena jaga hati mak bapak kita. Tapi dalam keadaan tertentu, isteri dan anak-anak mesti didahulukan.
Abang Zikir dengan dia dah pindah rumah, Mak. Tak lama lepas Mak masuk hospital, teruk kita orang kena kacau, Mak. Kita orang panggil pakar perubatan Islam. Dia kata rumah tu banyak sangat hantu raya. Mami tak cakap banyak. Dia tak tuduh siapa-siapa. Dia suruh kita orang cepat-cepat pindah dari rumah tu. Hairan juga dia. Mak, kenapa Mak tak boleh dengar apa yang dia cakap ni, Mak? Dia rindu sangat nak cakap dengan Mak. Lagi-lagi saat sekarang ni, Mak. Kalau Mak nak tahu, dia ni susah sangat nak mengandung. Dia sedih, Mak. Dia rasa dia tak ada tempat dah nak mengadu, Mak. Itu maknanya dia dengar apa yang Puan Kamadia cakap. Sebab tu saya galakkan Puan selalu ke sini untuk berbual dengan dia. Dah berapa lama Puan ke sini? 3 tahun, 4 tahun? Lebih kurang 5 tahun, Doktor. Setiap kali saya datang, saya akan bercakap dengan dia. Kadang-kadang pasal benda lama-lama, kadang-kadang pasal baru-baru. Sebenarnya dia hilang dalam dunianya dan Puan kena usaha untuk tarik dia keluar dari situ. Bunyi memang agak pelik, tapi setiap kes gangguan mental ada cara yang berbeza untuk sembuh. Gangguan ni maksud doktor gangguan daripada luar ataupun macam mana? Apa-apa saja yang boleh buatkan mak Puan rasa takut. Termasuk hantu? Ya, tak mustahil. Walaupun saya sendiri tak percaya tentang kewujudan hantu, tapi saya percaya banyak perkara gaib atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri tak tahu tentang kewujudannya. Lebih-lebih lagi benda gaib. Doktor tak kisahkan kalau saya cuba berubat cara tradisional? Maksud saya kalau betul ada gangguan daripada luar, macam ilmu sihir dan sebagainya, saya rasa saya patut minta nasihat daripada pakar perubatan alternatif. Puan Kamadia, sebagai manusia, kita digalakkan untuk berusaha. Banyak kes-kes penyakit yang perubatan moden tak boleh nak klasifikasikan, tetapi pulih melalui perubatan tradisional. Jadi, saya tak ada masalah kalau Puan nak mencuba, selagi tak melanggar hukum hakam agama, halal dan haram, atau menyekutui Allah, saya rasa tak salah. Tapi boleh saya tahu, kenapa sekarang? Kenapa tak dari dulu? Doktor, sebenarnya saya dah lama dah berusaha, Doktor. Tapi orang yang mengubat tu kata ilmu yang terkena mak saya mati bersama dengan tuannya. Jadi mak saya tak dapat nak dipulihkan lagi. Mati bersama tuannya? Maksudnya mati bersama orang yang membuat mak Puan jadi macam ni? Bomo yang sihirkan mak saya tu dah mati, Doktor. Doktor, saya tak sanggup tengok mak saya macam tu, Doktor. Kalau boleh saya nak dipulih kembali, Doktor. Saya faham. Nanti saya keluarkan surat kebenaran untuk Puan bawa mak Puan berjumpa dengan pakar perubatan tradisional. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Saya pergi dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Ini semua berkat dia berdoa, mengaji, berzikir. Dan abang harap lepas ni mak akan tinggal bersama dengan kita. Tapi doktor suruh dia jangan berharap sangat. Tapi kan bang, tadi bila mak pegang peha dia terasa sangat yang mak nak cakap dengan dia. Sebelum ni mak tak pernah buat macam tu kan? Tak, langsung tak pernah.
Dah telefon Ustaz Naim dah? Dah. Dia dah beritahu semua dekat Ustaz Naim. Dia kata nanti dia balik sini, dia akan telefon kita. Dia balik sini? Dia dekat mana sekarang? Dia sekarang dekat Brunei. Ada saudara mara dekat sana. Kata dia ada hal sikit. Siapa? Mami, abang angkatlah. Dia tak tahu nak cakap apa kalau Mami tanya dia mengandung ke belum. Assalamualaikum, Mami. Okey. Kenapa pula K yang jawab telefon ni? Dia mana? Kenapa dia tak nak cakap dengan Mami? Dia takutlah Mami tanya dia dah mengandung ke tidak. Jangan bohonglah K. Dia marah kan Mami selalu tanya. Mami, projek yang kat Johor tu, ofis sini yang uruskan. Bukan pejabat kat Pening tu. Zeti dah balik? Bila, Mami? Elok sangatlah tu, Mami. K pun tak suka kalau Zeti duduk lama kat UK tu. Takut cepat terpengaruh. Apa orang buat, semua dia nak buat. Balik Penang? InsyaAllah, Mami, K tak janji sebab K nak tengok jadual dulu. Ya, insyaAllah. Tapi K tak janji, Ya, yelah. Ni, Mami, tolong sampaikan salam pada Nenek dan Zeti. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Mami ajak balik Penang? Nenek nak buat kenduri sebab Zeti nak terus duduk kat sini. Dah tak nak balik kat sana dah. Nenek tu dengan abang sama je. Sebab tak setuju kalau Zeti duduk lama-lama kat sana. Mami marah tak sebab dia tak angkat telefon? Tak ada. Saya sibuk nak tahu pasal projek baru tu. Itu je. Abang, dia minta maaf Bukan dia tak nak cakap dengan Mami. Dia cuma... Ya, abang faham. Abang yang sepatutnya minta maaf pada dia sebab cara cakap Mami tu. Mem lepas, tak fikir tentang perasaan orang. Abang, yang lain tu semua dia tak kisah. Cuma kalau pasal anak je, dia macam tak tahan. Taklah. Abang pun tak tahu nak cakap macam mana dengan Mami. Susah sangat bertukar jadi telefon dia tu. Kalau Mami telefon rumah? Kurang ajarlah kat dia tu. Tak angkat telefon Mami. Selalu ke dia buat macam tu? Lalu, setiap kali Mami telefon, taklah jawab. Nanti dia SMS lah. Dia katalah dia dekat pasar lah, dekat tandas lah. Macamlah kita ni hadap sangat nak bercakap dengan dia. Kalau kau tak hadap, kenapa kau telefon dia? Saya saja je lah telefon dia nak tanya khabar. Hai, seminggu sampai 3-4 kali. Mesti kau nak tanya bila dia dah mengandung kan? Kau ingat apa? Orang mengandung ni macam rebus telur aja ke? Salmi, aku ni pun ndak dia tu mengandung. Aku teringin sangat nak menimang cicit. Tapi bukan cara macam ni. Tension lah dia. Mak, saya bukan apa. Saya tak nak nanti diorang tu leka, diorang tu galit, diorang tu tak nak berusaha. Kalau kita tak push-push diorang macam ni, Mak, diorang tak kisah. Ada anak pun tak apa, tak ada anak pun tak kisah. Cara kau buat tu tak betul. Macam Alung minta hutang aja. Nak paksa-paksa je. Kalau kau paksa-paksa dia, streslah dia. Macam mana dia nak mengandung? Mak ingat tak masa dia keguguran dulu? Doktor cakap apa? Doktor kata rahim dia cedera. Sampai sekarang dia tu tak mengandung-ngandung. Saya ni, Mak, bukanlah macam Alung nak push-push, nak paksa-paksa dia. Tapi saya takut kalau yang dia tu tak boleh mengandung sampai bila-bila disebabkan masalah rahim dia tu. Zeti, Mami ada tak rupa macam Lady Diana? Adalah era sikit tapi lebih kepada Queen's Mother. Queen Elizabeth? Mak Putera Charles tu? Tak.
moyang Prince William. Amboi. Kalau dapat nak hentam Mami, hentam cukup-cukup Langsung tak bagi peluang kat Mami lah. Mami, Kak Dia tak boleh pregnant. Mami ada kena mengena ke? Dah agak dah. Mami buat apa? Mami suruh bomoh tu ikat saluran peranakan dia. So, maknanya dia tak boleh pregnant sampai bila-bila. Bomoh pun boleh buat macam tu juga ke? Hei, nama pun bomoh. Semua benda dia boleh buat. Habis tu Kak Ros, Mami bomohkan juga Yelah, kalau tidak takkanlah perempuan tu boleh maintain cinta sayang dengan abang kau tu. Ingat senang ke nak jinakkan dia? Bukannya sebulan dua, bertahun-tahun dia tunggu abang kau tau. Dan Mami pun takkan nak senang-senang lepaskan dia pada orang lain. Orang kaya macam tu mesti ramai peminat dia kan? Kenapa? Dia ada tanya apa-apa? Tak adalah, tapi Siti pelik. Kenapa dia tergila-gilakan sangat abang? Tapi abang sebelah mata pun tak pandang dia. Tak pandang sebelah mata? Oh, no. Kau silap, Zeti. Mustahil lah, Mami. Okey, itu satu cadangan yang baik dan I tak pernah terfikir nak buat macam tu. Otak kita ni, Kay, selalunya ada hadnya. Kadang-kadang kalau you terlampau mendesak berfikir, it's just got stuck. Agaknya you ni terlampau banyak berfikir, overwork. I have to. Know why? Sebab I nak kena buat semuanya perfect sebab I tak nak malukan your dad. Kay, kerja you dengan my dad tak pernah sekalipun gagal. Klien-klien dia, kawan-kawan dia, semuanya puas hati dengan kerja you. You jangan terlampau paksa diri you. Tu yang you jadi letih. You have to enjoy your work. Bukan memaksa diri you macam ni. You know what? You are 100% right. And thanks for reminding me that I love my job. Well, that's what a friend's for, right? Ni, you cakap pasal kawan. Apa kata kalau you join me and my wife for dinner next week? Macam mana? Okay. You know me, right? Kenapa you selalu elak bila nak jumpa my wife? Untuk mengelakkan dari salah faham? Mengelak dari salah faham? Well, I selalu cerita pasal you dekat dia. Even tengah makan ni pun, I bagi tahu. You cerita apa dekat your wife pasal I? Well, I cakap you adalah kawan I di mana selalu recommend klien untuk I. You tak cerita dengan dia yang I pernah shock dekat you dulu? Takkanlah nak cerita hal tu pula. See? You sendiri takut yang dia shock apa-apa. Ya, I tahu, but... Okay. I selesa berkawan dengan you macam ni. Strictly business. Strictly business. Strictly business tu dulu. Tapi sekarang ni, you are one of my closest friend. I mean, kawan-kawan I adalah kawan-kawan isteri I. Seperti mana you cakap tadi, you nak mengelak daripada jumpa dia untuk menimbulkan salah faham. Correct? So, kalau you berterusan macam ni, tak ketul lagi timbulkan masalah. Hello, Mami. Hello, darling. How are you? Mami, terus baru je nak call Mami. Why? What happened? Pasal anak Mami tu lah. Ada kepatut dia nak ajak Ros kenal jumpa dengan bini dia? Betul-betul tak sensitif langsung tentang perasaan Ros. Lah, ya ke? Habis Ros cakap apa? Ros terpaksalah kata ya. Dah banyak kali dah dia ajak. Ros dah tak boleh kata no lagi dah. Betul lah tu. Ros iyakan aja. Tapi Ros jangan jumpa dia tau. Okey juga plan Mami tu. Tapi Mami... Tapi apa lagi menantu kesayangan Mami ni? Menantu apanya Mami? Dah bertahun-tahun dah tunggu. Bosanlah Mami. Cuba Ros bayangkan. Selama ni Ros dah cukup lama menunggu. Maknanya Ros dah bina keimanan dalam diri Ros. Ibarat dia macam kita campak seketul batu, kita dapat tangkap 2 ekor burung. Apa Mami cakap ni? Bina keimanan?
Mami, Rose nak buat apa dengan Kek Manan tu? Rose nak kahwin dengan Abang Zikir. Bukan nak jadi orang yang beriman. Baguslah. Eloklah cakaplah macam tu. Sampai kiamat pun kita takkan kahwin dengan Rose, tahu? Alah Mami, Mami kenalah tolong Rose. Tak apa, tak apa. Mami faham. Mami pun sebenarnya nak sangat Rose tu jadi menantu Mami. Tak sabar-sabar rasanya. Tapi sekarang ni Rose tidur ya. Dah malam sangat dah ni. Good night. Besok nanti Mami telefon ya. Zada telefon abang pukul 2 pagi semalam? Dia call handphone abang. Abang tak nak kejutkan sayang. Ayah masih tidur. Dia suruh abang balik sana ke? Dia nak abang balik Penang. Katanya dia rindu. Sebenarnya abang pun rindu kat dia juga. Kali terakhir abang jumpa dia 3 tahun yang lepas. Yelah, bukan saya cuti kat sini. Habiskan cuti dia semua kat Europe. Abang, dia tak tahu nak cakap apa dah. Dia bukan sengaja nak pisahkan abang dengan adik abang. Cuma dia takut nak berdepan dengan Mami. Dia tak perlu takut dengan Mami. Sebab Mami tak akan apa-apakan dia. Mulut Mami tu memang jahat, tapi hati dia tak. Abang, kadang-kadang lidah tu lebih tajam daripada pedang. Dia ni bukan takut, jauh sekali benci, bang. Cuma dia tak tahan lagi dah. Telinga dia ni mungkin dah lali, tapi hati dia... Ya. Abang boleh balik seorang. Tapi percayalah cakap abang. Nanti keadaan akan lagi riuh, akan lagi teruk. Dan sini tahu kan, Mami kalau naik angin macam mana. Nek, apa khabar, Nek? Dia, bila kau nak beranak? 6 tahun dah kahwin. Orang lain, anak-anak semua dah masuk sekolah. Apa masalah kau ni? Kau boleh beranak ke tak boleh? Dia, malam ni kita balik KL je lah, ya? Malam ni balik KL? Kita kan baru sampai petang tadi. Nanti apa pula Mami dengan Nenek cakap? Dia, biarlah dia nak cakap apa sekalipun. Dan memang selama ni pun diorang banyak mengata yang bukan-bukan, yang macam-macam. Cukuplah. Abang dah penat dah, meletih. Dia isteri abang. Diorang harus hormat. Dia, kalaulah diorang tak reti juga, abang tak nak balik sini lagi dah. Abang. Dia, cubit berkiri. Kanan rasa sakit tau. Kalau diorang buat dia, bererti apa? Diorang buat abang. Tapi diorang kan nenek dengan Mami abang. Dia, memang diorang lebih tua daripada kita, tapi tidak semestinya orang yang lebih tua dari kita boleh buat sesuka hati diorang. Abang mengaku, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi kalau inilah caranya, ini bukan syurga. Ini neraka. Macam mana anak-anak dia tak menderhakakan dia? Tak apalah, bang. Memang salah dia pun. Dia tak boleh bagi cucu dekat Mami, cicit dekat nenek. Ya. Abang, kita dah sampai pun kat sini, bang. Kita sabar aja ya. Lagipun, Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang sabar.
Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Ajaib kan Kak? Saya boleh tak ingat, boleh tak kenal siapa diri saya. Walaupun dah sebulan saya sedar daripada koma. Tapi Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya, saya ingat tentang solat. Tentang surah-surah yang dibaca. Mungkin dulu Melina ni seorang yang soleha. Jadi amalan ibadah ni dah sebati dalam diri Melina. Semuanya Melina akan ingat satu persatu tanpa disedari. Saya tak tahulah Kak. Sama ada saya pernah bersolat ataupun tak dulu. Tapi apa yang saya ingat, mak saya pernah ajar solat masa kecil-kecil dulu. Macam tu Melina dah mula ingat sikit-sikit tu. Saya rasakan Kak, kalau saya dapat berjumpa dengan mak, dengan ayah, saya mungkin akan lebih ingat lagi. Saya pernah cakap dengan Pakcik Mafiz. Saya teringin sangat nak jumpa dengan mak, nak jumpa dengan ayah. Tapi Pakcik Mafiz diam. Dia cuma cakap insya-Allah. Saya tak tahu kenapa. Kenapa, Kak? Maafkan akak Melina. Sebenarnya, ayah dan mak Melina dah meninggal. Arwah ayah Melina meninggal masa Melina kecil lagi sebab kemalangan. Mak Melina pula lebih kurang setahun sebelum Melina kemalangan dan koma. Macam mana mak saya boleh mati, Kak? Akak tolong bagi tahu saya macam mana mak saya boleh meninggal. Bagi tahu saya, Kak. Arwah mak Melina meninggal sebab kena bunuh dengan penyamun. Astaghfirullahalazim. Saya tak ingat langsung tentang kejadian tu, Kak. Melina tak ingat sebab Melina tak ada kat rumah masa tu. Mak Melina kena samun tak lama lepas Melina lari dari rumah kerana masalah keluarga. Maafkan Kak Kiah, Melina. Akak tak sepatutnya cerita benda ni dekat Melina. Maafkan akak ya. Kau tahu tak apa yang Jo akan buat dekat orang yang curi barang dia? Beb, masalahnya sekarang ni bukan aku, Beb. Budak tu yang curi barang tu daripada aku. Bukan salah aku pun. Saya berdosa, Kak. Saya berdosa, Kak.
Melina? Saya berdosa, Kak. Sabar, Melina. Saya berdosa, Kak. Mak, ampunkan Meli, Mak. Ampunkan Meli, Mak. Mak. She will be okay, Tuan Haji. Saya dah bagi dia 4 menenang. Semua ni salah saya, doktor. Saya yang beritahu pasal mak dia. Lepas tu saya rasa dia teringat perkara yang lain. Mungkin kisah hidup dia tak seperti apa yang dia bayangkan masa dia hilang ingatan. Kadang-kadang realiti pun boleh buat kita trauma. Doktor rasa ingatan dia dah pulih ke? Ataupun macam mana? Soalan tu hanya dia yang boleh jawab. Tapi berdasarkan keadaan diri dia sekarang ni, saya rasa dia dah ingat semuanya. Jadi sekarang apa yang perlu kami buat, doktor? Bagi dia masa untuk bertenang. Bila dia dah bersedia untuk terima kenyataan tentang diri dia, dia akan bangun dan teruskan hidup dia. InsyaAllah, Tuan Haji jangan risau. Tuhan dah bagi dia peluang untuk kali yang kedua. Dengan izin Allah, dia akan pulih seperti biasa. InsyaAllah. Sejak bertemu kau dan aku, menusuk jantungku, mula jiwaku, merelakanku menjadi milikmu. Itu yang ku mahu, itu yang ku mahu, cintamu. Sinar mentari pasti menyinar hati yang sunyi. Biarlah ku bermimpi, terlena di buai sepi. Dia yang aku cinta selama ini, ku harapkan coba kau pahami, tak akan dirimu